Pada waktu puncak perjalanan ke tempat kerja, jumlah kenderaan yang banyak boleh menyebabkan perjalanan yang sepatutnya mengambil masa 30 minit menjadi lebih daripada 1 jam. Untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas di kawasan metropolitan, New York dijangka akan memperkenalkan bayaran kesesakan lalu lintas yang dikatakan sebagai yang paling mahal di dunia pada tahun 2024. Negara-negara lain di seluruh dunia juga telah mengambil langkah-langkah unik untuk mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Dalam video kali ini, kita akan melihat strategi yang digunakan oleh setiap negara dalam menghadapi kesesakan lalu lintas. Salam semua, ini adalah saluran pemindaan dan pengetahuan dengan tujuan untuk membawa anda melihat keajaiban dunia. Mari kita mula dengan New York. Ini adalah bandar raya antarabangsa yang paling terkenal. Ia juga salah satu kawasan di Amerika Syarikat yang menghadapi masalah kesesakan lalu lintas yang teruk. Pada setiap waktu perjalanan ke tempat kerja, jalan di sekitar Midtown Manhattan akan dipenuhi dengan kereta. Penduduk tempatan juga mengungkapkan bahawa masalah kesesakan lalu lintas di New York semakin teruk setiap tahun. Pada masa kini, jika memandu pada waktu puncak, kelajuan kenderaan hanya berada di bawah 20 km sejam. Ia hampir lebih lambat daripada berjalan kaki. Untuk mengurangkan kesesakan lalu lintas, Bandar New York merancang untuk melaksanakan program bayaran kesesakan lalu lintas pada tahun 2024. Pada waktu puncak yang telah ditetapkan, setiap kenderaan yang memasuki kawasan komersial Manhattan di selatan Jalan 60 akan dikenakan bayaran maksimum sebanyak $23. Ini hampir 1.6 kali ganda daripada upah minimum New York. Dasar baru ini akan menjadikan New York sebagai tempat yang mengenakan bayaran kesesakan lalu lintas paling mahal di dunia, melebihi bayaran 15 pound di London dan 105 krona di Stockholm. Ini bukan kali pertama New York mengenakan langkah seumpama ini. Pada tahun 2007, Jabatan Pengangkutan Amerika Syarikat pernah melaksanakan program bayaran kesesakan lalu lintas di beberapa kawasan metropolitan negara itu. Ketika itu, Mayor New York, Michael Bloomberg, mengumumkan bahawa bayaran kesesakan lalu lintas sebanyak $8 akan dikenakan kepada kenderaan persendirian yang memasuki kawasan komersial pada hari biasa antara pukul 6 pagi hingga 6 petang. Namun, cadangan ini menyebabkan kemarahan di kalangan penduduk dan akhirnya ditolak oleh Dewan Negeri New York. Pada masa kini, Kerajaan New York sekali lagi mengemukakan cadangan bayaran kesesakan lalu lintas, dan jumlahnya mencatatkan rekod tertinggi. Faktor utamanya adalah kesesakan lalu lintas telah menyebabkan kerosakan yang tidak kelihatan kepada ekonomi tempatan. Menurut statistik syarikat data pengangkutan, kos produktiviti yang hilang setiap tahun bagi setiap individu di New York akibat kesesakan lalu lintas mencapai $1,976. Menurut kiraan rasmi New York, jika undang-undang bayaran kesesakan lalu lintas berjaya, pengurangan kos perjalanan atau kerap menggunakan kenderaan oleh pemandu yang mahu menjimatkan wang akan mengurangkan aliran kenderaan masuk ke pusat bandar sebanyak 20%. Dengan kata lain, kerajaan New York terpaksa mengenakan bayaran walaupun ada bantahan rakyat, kerana masalah kesesakan lalu lintas tempatan sudah mencapai tahap di mana ia perlu diatasi. Berdasarkan statistik syarikat data pengangkutan Amerika Syarikat, New York kini merupakan salah satu daripada 5 bandar yang paling sesak di dunia. Data ini juga menunjukkan bahawa terdapat banyak bandar di seluruh dunia yang menghadapi masalah kesesakan lalu lintas. Menurut statistik syarikat data pengangkutan Belanda pada tahun 2022, London di United Kingdom adalah tempat yang paling teruk mengalami kesesakan lalu lintas di seluruh dunia. Ia merupakan pusat politik dan perniagaan UK, serta merupakan sebuah bandar kewangan global. Disebabkan peningkatan penduduk setempat setiap tahun, ruang jalan di London sudah tidak mencukupi. Tempat kedua yang paling teruk adalah Bangalore di India. Bandar ini juga dikenali sebagai Silicon Valley India dan kedatangan syarikat teknologi global telah membawa bersama jumlah tenaga kerja India yang besar. Seluruh kawasan metropolitan ini dihuni oleh lebih daripada 10 juta penduduk dan lalu lintas terus memburuk. Menurut statistik, pada tahun 2005, kelajuan purata pada waktu puncak di Bangalore masih mencapai 35 km sejam. Namun, kurang dari 10 tahun kemudian, pada tahun 2014, kelajuan purata telah jatuh ke angka 1 digit, 9 km. Dengan melihat data di atas, kita boleh membuat kesimpulan intuitif bahawa semakin ramai penduduk, semakin teruk kesesakan lalu lintas. Walau bagaimanapun, selain daripada masalah penduduk, terdapat beberapa faktor lain yang akan menyumbang kepada peningkatan tahap kesesakan bandar. Pertama, pembangunan kawasan konstruksi meningkat, terutamanya projek besar seperti jambatan atau projek kereta api bawah tanah, yang sering menyebabkan kawasan sepanjang laluan mengalami jangka masa gelap lalu lintas selama bertahun-tahun. Kedua, kekurangan kapasiti pengangkutan awam. Seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini, masalah kesesakan lalu lintas di Bangalore terutamanya disebabkan oleh pendatang dari kawasan lain.
Walau bagaimanapun, sistem pengangkutan awam yang tidak mencukupi juga merupakan salah satu punca utama kesesakan lalu lintas. Ketiga, akibat dari pengendalian manusia dalam pemanduan. Banyak kajian menunjukkan bahawa walaupun tiada lampu isyarat atau kemalangan di jalan raya, tetapi brek dan penjajaran kenderaan yang berterusan di antara aliran kenderaan boleh menyebabkan kesesakan lalu lintas yang berterusan di hujung belakang. Fenomena ini juga dikenali sebagai kesesakan hantu. Satu-satunya penyelesaian semasa adalah pemanduan sepenuhnya automatik. Keadaan di atas umumnya wujud dalam bandar-bandar besar, dan sesetengah kawasan telah cuba membina jalan baru untuk mengatasi kesesakan. Walau bagaimanapun, pendekatan yang kelihatan mudah dan tegas ini kadang-kadang boleh berbalik menjejaskan. Contohnya, di Stuttgart, Jerman Barat Daya, pembinaan jalan baru pada tahun 1969 untuk mengalirkan aliran kenderaan telah menyebabkan kesesakan yang lebih teruk. Hanya setelah kerajaan menutup sebahagian daripada jalan baru, lalu lintas bertambah baik secara beransur-ansur. Fenomena ini dikenali sebagai paradoks Brace. Ahli matematik Jerman, Brace, berpendapat bahawa jika jumlah kenderaan dan titik permulaan dan destinasi tetap, apabila pilihan jalan bertambah, pemandu akan memilih laluan yang mereka fikirkan paling lancar. Akibatnya, setiap orang berpusu-pusu di laluan pintas, dan ini sebenarnya meningkatkan masa perjalanan keseluruhan rangkaian jalan raya. Selain itu, pembinaan jalan baru juga boleh memicu kesan indus yang menggalakkan lebih ramai pemandu untuk menggunakan kereta. Oleh kerana pembinaan jalan baru melibatkan kos yang besar dan tidak semestinya mengurangkan kesesakan lalu lintas. Oleh itu, kerajaan-kerajaan tempatan mulai mencari penyelesaian lain. Satu kajian yang diterbitkan dalam jurnal sains telah mengenal pasti 3 pendekatan yang paling berkesan pada masa kini. Iaitu, menghadkan akses ke bandar, mendirikan jalan tanpa kenderaan dan lorong basikal, serta mengenakan bayaran kesesakan lalu lintas. Di antara ketiga-tiga pendekatan tersebut, bayaran kesesakan lalu lintas dianggap paling berkesan. Ketiga pendekatan tersebut telah diadopsi oleh beberapa bandar di seluruh dunia. Mengenai bayaran kesesakan lalu lintas, selain daripada pelaksanaannya yang akan datang di New York, London, United Kingdom telah memperkenalkan langkah serupa sejak tahun 2003. Pada hari biasa antara pagi hingga petang, individu perlu membayar yuran tetap setiap kali mereka memasuki kawasan tertentu dengan kenderaan. Walau bagaimanapun, walaupun pendekatan ini awalnya berkesan, ia telah kehilangan kesannya akibat pelbagai faktor. Negara pertama yang memperkenalkan bayaran kesesakan lalu lintas di dunia adalah Singapura, yang terletak di Asia Tenggara. Pada tahun 1975, Singapura melaksanakan skim bayaran lalu lintas kawasan. Beberapa bulan sebelum pelaksanaannya, jumlah kenderaan berkurangan sehingga 20%. Walau bagaimanapun, pada tahun 1980-an, dengan peningkatan bilangan pendaftaran kenderaan di negara tersebut, kesesakan lalu lintas mula berlaku di luar kawasan bayaran. Kerajaan Singapura kemudiannya memperbaiki langkah bayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang lebih efisien. Mereka menetapkan yuran bayaran yang berbeza mengikut keadaan jalan, sambil meningkatkan kapasiti pengangkutan awam, dan dengan pendekatan yang menyeluruh untuk menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas. Statistik menunjukkan bahawa Singapura, yang merupakan sebuah negara kecil dengan kepadatan penduduk yang tinggi, telah berjaya menurunkan kedudukannya dalam senarai kesesakan lalu lintas kepada tempat ke-127. Mengenai pendekatan kedua iaitu penubuhan jalan tanpa kenderaan dan lorong basikal, contoh yang paling mencolok adalah ibu negara Belanda, Amsterdam. Pada masa kini, bandar ini berada di tempat ke-257 dalam senarai kesesakan lalu lintas. Namun, jika kita kembali ke tahun 1950-an, jalan-jalan di Amsterdam juga penuh dengan kenderaan dan kemalangan yang sering berlaku, yang menyebabkan peningkatan kadar kematian kanak-kanak. Keadaan jalan yang teruk membuat rakyat Belanda tidak dapat bertahan lagi. Dalam usaha untuk melawan situasi ini, ahli politik dan pertubuhan masyarakat turut melibatkan diri, dan krisis minyak pada tahun 1970-an juga memberi kesan. Pihak berkuasa kemudian mengambil langkah-langkah tegas dengan meningkatkan rintangan untuk menggunakan kenderaan dan mendorong penggunaan basikal. Sejak itu, Amsterdam telah berkembang menjadi ibu negara yang terkenal dengan kultur basikalnya di seluruh dunia. Pada tahun 2019, pemerintah setempat secara drastis meningkatkan cara bayaran tempat letak kereta. Bayaran tempat letak kereta di pusat bandar meningkat menjadi 7.5 euro per jam, menjadikan Belanda sebagai salah satu negara dengan kos tempat letak kereta tertinggi di dunia. Selanjutnya, untuk pendekatan pembatasan akses ke bandar, kita boleh mengambil contoh Roma, yang berada di tempat ke-12 dalam senarai kesesakan lalu lintas. Pemerintah setempat menghadkan kenderaan dari luar masuk ke pusat bandar pada waktu tertentu untuk mengurangkan aliran kenderaan di kawasan tertentu. Di China yang luas, terdapat banyak bandar besar yang mengambil langkah-langkah serupa. Sebagai contoh di Beijing, pihak berkuasa melaksanakan langkah-langkah pembatasan berdasarkan nombor plat kenderaan.
Antara pukul 7 pagi hingga 8 malam pada hari biasa, kawasan dalam lingkaran kelima akan mengadakan kawalan lalu lintas. Setiap hari, kenderaan dengan nombor plat yang berbeza akan dilarang masuk. Mengenai keberkesanan pendekatan ini, pendapat pakar di China agak berbeza. Langkah pembatasan nombor plat kenderaan di Beijing bermula pada tahun 2007. Pihak berkuasa melaksanakan reformasi yang besar-besaran untuk menyambut Sukan Olimpik pada tahun berikutnya. Sistem pembatasan kelip-kelip untuk keseluruhan bandar pun diperkenalkan. Menurut laporan rasmi pada tahun 2009, langkah pembatasan nombor plat kenderaan telah mengurangkan tahap kesesakan lalu lintas di Beijing dari tahap sedang menjadi tahap ringan. Walau bagaimanapun, pada masa itu, terdapat pakar yang memberikan amaran bahawa langkah ini justru mendorong keluarga-keluarga berpendapatan sederhana di Beijing untuk membeli kenderaan pribadi kedua dan menggunakan kenderaan yang berbeza pada hari-hari yang berlainan. Hingga hari ini, tidak ada kata sepakat dalam kalangan ahli akademik China mengenai keberkesanan langkah pembatasan nombor plat kenderaan. Secara global, masih terdapat sedikit bandar yang berjaya menyelesaikan masalah kesesakan lalu lintas dengan berkesan. Pendekatan tiga yang disebutkan sebelum ini tidak semestinya sesuai untuk setiap bandar. Oleh itu, dalam masa yang dapat diramalkan, manusia mungkin masih menghadapi kesulitan dalam mengatasi masalah kesesakan lalu lintas. Terima kasih atas sokongan dan perhatian anda. Jika anda menyukai karya-karya saya, sila tekan suka, kongsikan dan langgan saluran saya. Ini akan memberi motivasi kepada saya untuk terus mencipta dan berkongsi lebih banyak kandungan.